Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan rahmat, anugerah, kurniaan, kenikmatan dan segala-galanya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Selawat serta salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat. Jadi alhamdulillah, hari ini kita dapat sambung lagi siri tadarus dan tadabbur kita. Dan hari ni juga serentaknya sekolah buka. Semangat sikit lah jadi. Maknanya kita ni ngaji sekali dengan budak sekolah lah pagi ni. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Ta'ala angkatlah wabak ni daripada kita dan Allah kembalikan umat Islam kepada keadaan sebelumnya. Boleh solat, boleh semayang, boleh hadir dalam majlis ilmu. Itu adalah kenikmatan yang sangat-sangat berharga, yang kalau kita tak sedar dan tak jaga, kita tidak akan dapat manfaat daripadanya. Baik, jadi alhamdulillah hari ini kita akan sambung dari surah Al-An'am, surah yang ke-6, ayat 33. Ayat 33. Dan buka suratnya 131 daripada mushaf kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukadzibunaka walakinna adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadun. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Hari ini ayat 33. Ayat 33 dari surah Al-An'am ni menceritakan tentang tasliyah. Tasliyah ni adalah satu hiburan ataupun pujukan hati, di mana Nabi ni sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah, kita semua tahu cabaran dakwah Nabi ni hebat. Lebih hebat daripada semua cabaran dakwah Nabi-Nabi sebelum ni, apatah lagi para pendakwah zaman kita. Kalau kita kan, kita dah ajak orang begitu begini, orang kata macam-macam, orang tuduh macam-macam, orang hina lagi. Tak berat lagi. Nabi SAW ni bukan setakat tuduh, hina, caci maki kita. Lebih daripada tu, Nabi pernah ditekan kepalanya waktu sujud.
Nabi pernah dicekik dengan kain. Nabi pernah dilempar dengan kotoran-kotoran dari pusat sembelihan. Nabi pernah sallallahu alaihi wasallam dihalau dari kota Mekah. Dan sampai pada satu peringkat Nabi pernah diancam bunuh. Dan Nabi pernah diracun. Jadi setakat perkataan tu benda biasa. Dan ini lumrah dakwah. Cumanya macam mana cara Allah menenangkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam dikala ujian itu datang berat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Allah Taala sebut daripada qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun. Sesungguhnya wahai Muhammad, kami telah mengetahui apa yang mereka katakan itu akan menyebabkan engkau berduka cita. Allah Ta'ala kata kami tahu apa yang mereka katakan kepada kamu tu akan menyebabkan kamu berduka cita. Apa yang dia kata kepada Nabi? Gila, ahli sihir, penipu. Penipu tu dari sudut bukan Nabi tu. Nabi ni jujur, tapi dia kata dia reka Quran ni. Dia kata dia tak percaya kepada ayat-ayat Allah. Jadi mereka kata macam-macam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah Taala kata akan menyebabkan Nabi berduka cita. Lalu Allah Subhanahu wa taala pujuk hati Nabi. Fa innahum la yukadzibunak. Tenanglah. Sebenarnya mereka tu bukan nak mendustakan kamu. Walakinna bi ayatillahi yajhadun walakinna adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun. Tapi orang-orang zalim tu sebenarnya dia nak mengingkari ayat-ayat keterangan Allah. Jadi jangan bimbanglah. Kamu sebenarnya tak ada apa-apa. Kalau tidak kerana ayat Allah yang turun kepada kamu, kaum kamu tak akan lawan kamu. Jadi kamu sebenarnya baik. Tapi masalah mereka ialah mereka ni lawan ayat Allah. Jadi jangan sedih hati apa yang mereka katakan. Sebab yang mereka katakan tu bukan kerana nak benci kepada kamu, tapi kerana mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Dan memang begitu pun Nabi ni sallallahu alaihi wasallam sebelum daripada baginda diangkat menjadi rasul, semua orang sayang, semua orang puji, semua orang setuju. Pasal apa? Pasal dia baik. Tapi bila datang ayat Allah, mereka menentang. Jadi sebenarnya mereka menentang siapa? Mereka menentang ayat Allah, bukan menentang Nabi. Jadi Allah Ta'ala pujuk Nabi macam tu. Pujuk Nabi macam tu. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata apa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata atau sebelum daripada tu, sebelum daripada tu, bukti sebagai bukti Nabi ni benar, ialah sifat mereka orang-orang kafir ni, dia memang tidak mendustakan Nabi. Dia tahu Nabi pun sebenarnya cakap benar. Dan mereka ada sebab lain, seperti Abu Jahal yang kita sebut dah cerita dia sebelum daripada ni. Disebut dalam tafsir, ulang lagi ayat ni, bukti bahawa mereka sebenarnya tahu Nabi SAW itu bercakap benar. Ketika 3 orang Quraisy, siapa dia 3 orang ni? Abu Jahal, Abu Sufyan dan Al-Akhnas bin Syariq. Abu Jahal, Abu Sufyan, Al-Akhnas, nama dia Al-Akhnas bin Syariq. 3 orang ni masyhur kisah mereka ni dicuri-curi dengan Nabi mengaji di malam hari. Lepas tu besok tu waktu habis tu balik bertemu 3 orang, janji jangan datang lagi. Esok jumpa lagi.
Lepas tu janji lagi. Lusa jumpa lagi. Lepas tu janji lagi. Kemudian pada hari ketiga lepas janji tu, pagi tu Al-Akhnas bin Syariq pergi jumpa Abu Sufyan. Dia pergi jumpa Abu Sufyan. Dia tanya apa? Dia kata, akhbirni ya Aba Hanzalah an ra'yika fima sami'ta min Muhammad. Wahai Abu Hanzalah, Abu Sufyan, wahai Aba Hanzalah. Dia kata apa? Bagi tahu pandanganmu tentang apa yang kamu dengar dari Muhammad. Muhammad kata tu apa sebenarnya? Dia kata apa? Ya Aba Tha'labah. Banyak gelaran ni. Dia popok dia ni panggil gelaran-gelaran ni. Wahai Abu Tha'labah, demi Allah aku dengar banyak benda yang aku tahu, dan juga aku dengar banyak benda yang aku tak tahu. Demi Allah juga. Wallahi dia pun ada Allah juga. Dia beriman demo ni. Beriman dengan Allah, cuma masalahnya syirik dengan Allah. Nanti kita sebut bab syirik pula pani. Sehari dua hari ni cerita bab syirik ni. Syirik yang tersembunyi, malah syirik nyata pula ni tak nampak juga. Dulu kita kata syirik tersembunyi yang tak nampak. Ni syirik nyata pun tak nampak juga. Payah sungguh. Ambil contoh orang musyrikin ni. Kenapa dia sampai jadi musyrik padahal dia boleh sebut nama Allah? Wallahi dia kata nama Allah, demi Allah. Aku dengar ada banyak benda, ada yang aku tahu dan aku yang tak tahu. Ma yura wa a'rifu ma yuradu biha. Wa sami'tu asya' ma 'araftu ma'naha wala ma yuradu biha. Dan aku juga dengar benda aku tak tahu kenapa dia baca macam tu. Qala Akhnas wa ana walladhi halafta bihi. Aku pun sama juga seperti apa yang kamu kata. Maknanya Muhammad tu bukan penipu. Kita tahu dia baca maksud apa. Dia baca tu bukan, kita tahu dia nak suruh apa. Maknanya jelas apa yang Muhammad baca. Bukan perkataan sebagaimana mereka tuduh. Mereka kata gila lah, sihir. Orang sihir kita tak faham dia baca apa. Orang gila kita tak faham dia kata apa. Tapi Abu Sufyan kata, demi Allah, aku tahu, aku banyak dah dengar. Ada benda aku dengar, aku tahu dia nak sebut apa. Maknanya dia nak kata dia tahu sebenarnya kebenaran yang ada dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Akhnas pun pergi pula jumpa dengan Abu Jahal. Pergi jumpa dengan Abu Jahal. Yang ni pun kisah famous juga. Abu Jahal jawab apa? Tanaza'na nahnu wa bani Abdi Manaf asy-Syaraf. Kami di sini ni Bani Makhzum. Ingat sekali lagi Bani Makhzum. Kami ni Bani Makhzum dengan Bani Abdi Manaf. Bani Abdi Manaf ni Bani Hashim lah. Bani Abdi Manaf. Kami ni bersaing dengan dia. At'amu fa at'amna. Bila dia jamu orang makan, kami pun jamu juga orang makan. Wa hamalu fa hamalna. Dan mau tolong angkat barang, kami pun tolong angkat barang. Wa a'tau fa a'taina. Mereka beri hadiah, kami pun beri hadiah. Hatta tajasaina 'ala rukab. Sampai kami ni terduduk di atas lutut kami. Punyalah. Sungguh duk kejar Bani Abdi Manaf ni, Bani Hashim. Wa kunna kafarisai rihanin. Dan jadilah kami seperti dua ekor kuda yang bersaing. Dulu kan ada dua ekor kuda, tuk lain. Jadi kadang-kadang kuda ni depan, kadang-kadang kuda ni belakang. Macam kita duk tengok orang lumuk kuda tu lah tau, duk main kuda ni. Kami ni dua kuda yang saling bersaing.
Dia beri makan, kami bagi makan. Dia bagi hadiah, kami bagi hadiah. Jadi kami kabilah Bani Makhzum dengan Bani Hashim ni seperti dua ekor kuda yang bersaing. Sehinggalah mereka kata minna nabiyyun. Sehingga mereka kata pada kami ada nabi. Bani Hashim kata nabi tu Bani Hashim. Abu Jahal kata hak tu kami tak boleh nak lawan. Tapi macam mana kami nak kalahkan mereka? Kami tak beriman dengan Nabi mereka. Tu tujuan dia. Dia tak beriman dengan Nabi Muhammad bukan sallallahu alaihi wasallam, bukan sebab menolak kebenaran, bukan sebab menuduh Nabi Muhammad menipu, tapi kerana mereka tak nak terima kekalahan dari sudut qabilah. Ni faqama anhul akhnas wa tarakahu. Akhnas pun bangun tinggalkan Abu Jahal. Matilah Abu Jahal. Adapun Abu Sufyan akhirnya dalam peristiwa pembukaan kota Mekah masuk Islam. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala kata, ketahuilah mereka tu bukan mendustakan kamu. Tapi yang mereka dustakan tu sebenarnya ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah. Dan kalau kita faham sebaliknya juga lah ni, kena ingat ada orang sebaliknya ni. Sebaliknya hari ni ada orang mendustakan manusia yang membawa kebenaran. Dia mendustakan manusia kerana yang membawa kebenaran atas sebab kabilah ataupun geng, kumpulan. Sikap dia sama seperti Abu Jahal. Dia tahu dakwah Nabi itu benar. Dia tahu itu hadis Nabi. Dia tahu apa yang Nabi suruh, apa yang Nabi larang. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi oleh kerana yang datang bawa hadis tu bukan geng dia. Yang datang bawa sunnah tu bukan geng dia. Akhir sekali dia menolak kebenaran kerana itu adalah persaingan dari geng-geng, kumpulan, satu kumpulan dengan kumpulan yang lain. Boleh jadi bila datangnya hadis tidak dari kumpulan dia, datang daripada kumpulan orang lain, dia pun tolak. Dia nak suruh kena datang dari kumpulan dia juga. Tengok ustaz kita baca hadis, kita kena ikut lah. Pas ustaz lain baca hadis pun tak ikut. Lepas tu mari puak dia ulama belaka. Biar baca hadis palsu pun ulama. Biar baca cerita-cerita pelik pun ulama. Mari ke orang ni bacalah hadis sahih banyak mana pun bukan ulama. Itu pelik. Pasal apa? Ni nama dia ta'assub qabaliyah. Ta'assub qabali. Ta'assub qabilah tu tadi. Ta'assub qabilah. Qabilah ni puak lah. Mentah puak dia ke, hak betul, hak salah pun dia kata betul. Kalau puak orang lain, hak betul pun dia kata salah. Nampak tak? Hak tu ta'assub qabilah lah tu nama dia. Kita pun tak tahu. Dulu waktu Syekh Al-Albani saring hadis, tulis hadis, dia kata macam-macam kepada Syekh Albani, tak erti, tak mengaji lah, tukang jam lah. Tak. Ada orang tu bukan bawa hadis sahih, bawa ni dia kata mu ni bukan ulama lah, pilot lah, macam-macam dia duk tuduh. Tak. Mentah bukan hak dia, orang lain bukan ulama, tak mengaji, tak belajar, setakat ngaji di universiti ni, masuk library ya, tak jumpa ulama pun, tak ngaji, buat bahas kaji-kaji ke, dapatlah CJ PhD ke apa ke. Mentah tidak puak dia. Tapi kalau puak dia, marilah baca hadis palsu pun ulama. Jangan sampai gitu. Saya sebut ni bukan nak sebut kes tertentu dak, tapi ini sifat, karakter. Mungkin hari ni ada orang bersifat begitu, kena atas batas hidung dia. Kemudian nanti ada juga orang bersifat lagu tu, akan kena atas batas hidung dia juga. Sebagaimana karakter ni telah ada pada Abu Jahal.
Jadi jangan menolak kebenaran kerana disebabkan orang yang bawa tu kita tak suka. Jangan menolak kebenaran kerana orang yang bawa tu kita tak suka. Jadi ayat Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bila mereka ni menolak dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun mereka tidak mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi bila mereka menolak ayat Allah, mereka telah kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kena beringatlah benda-benda macam ni. Biarlah kita ni tunduk dan patuh kepada kebenaran. Tunduk dan patuh kepada kebenaran. Di satu pihak yang menerima ajakan, di pihak yang mengajak pula sebagai seperti Rasul dan juga para pendakwah yang mengikuti jalan Rasul, di situ kena sabar. Allah Subhanahu Wa Taala kata, wa laqad kudzibat rusulun min qablik, demi sesungguhnya dan demi sesungguhnya rasul-rasul sebelummu juga pernah didustakan. Orang panggil jangan bimbang, bukan Nabi Muhammad saja sallallahu alaihi wasallam yang didustakan. Sebelum-sebelum tu pun juga sama, pernah didustakan. Fasabaru ala ma kudzibu, lalu mereka sabar terhadap perbuatan orang-orang yang mendustakan mereka. Wa udzu, bukan setakat didustakan, mereka disakiti. Hatta atahum nasruna, sehinggalah datang pertolongan kami kepada mereka. Wala mubaddila li kalimatillah, sememangnya tiada siapa pun yang dapat mengubah kalimah-kalimah Allah, yakni janji-janjinya. Apa janji di sini? Setiap orang yang bawa apa yang dibawa oleh rasul-rasul terdahulu, gitulah ketetapan Allah. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Kata Allah, kami telah jadikan bagi manusia, daripada setiap nabi adanya musuh daripada kalangan jin dan manusia. Jadi itu ketetapan Allah dah. Tidak ada yang boleh mengubahnya. Jadi hari ni kalau kita kata macam mana kita nak buat, orang yang mengajak kepada dakwah ni tidak dimusuhi. Kadang-kadang ada orang dia berfikir macam tu. Kita tak nak orang berdakwah ni. Kenapa orang agama ni duk pecah, duk balah, duk gitu, duk gini? Tak boleh ke kita wujudkan satu keadaan di mana orang agama ni tak pecah? Bila dia mengajarkan tidak dimusuhi. Nampak cantik tu cita-cita tu. Bagus sangat. Bagus sangat. Tapi kata Allah, wala mubaddila li kalimatillah. Apa yang berlaku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berlaku kepada nabi-nabi terdahulu, dan perkara ni tidak ada yang boleh mengubah ketetapan Allah ni. Kenapa Allah Ta'ala tetapkan macam tu? Kita pula nak tanya, kenapa Allah Ta'ala tetap? Nanti kita baca ayat lepas daripada ni. Jadi walaqad ja'aka min naba'il mursalin, dan demi sesungguhnya telah datang kepadamu sebahagian dari khabar atau khabar berita rasul-rasul itu. Kamu sendiri Muhammad dengar cerita rasul-rasul terdahulu. Nabi Musa nya macam mana, Nabi Nuh nya macam mana, Nabi Isa nya macam mana. Nabi-nabi ulul azmi ni. Kemudian nabi-nabi lain yang tidak ulul azmi nya macam mana. Kamu dah dengar dah cerita mereka. Apa yang kamu dapat cerita mereka? Setiap nabi diuji, dimusuhi. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah juga ketetapan yang akan berlaku kepada semua orang yang bawa dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita hari ni kalau nak harap orang bawa dakwah Rasul tu tidak dimusuhi, agak mustahil lah. Boleh jadi kalau kita tengok Imam Bukhari, sehebat Imam Bukhari, hebat Imam Bukhari ni, tidak ada kitab atas dunia ni orang boleh tulis darjat kesahihannya lebih sahih daripada Sahih Bukhari. Tak ada.
Tapi waktu hidup dia, Imam Bukhari juga dihalau daripada negeri dia. Dihalang daripada mengajar. Imam Bukhari. Imam Ahmad bin Hanbal di penjara. Ibn Taymiyah di penjara. Ramai ulama-ulama di penjara. Padahal apa yang mereka buat? Tak ada. Mereka mengajar je. Ada tak para ulama ni pergi bunuh orang? Tak ada. Ada tak para ulama ni menista orang? Tak ada. Tak ada. Tapi itulah sunnatullah. Sunnatullah. Semua orang kena yang nak pilih jalan ni, dia akan diuji. Moga saya pernah sebut pada cerita ni pada salah seorang guru pak kita lah. Malah sebut jugalah, tapi tak kita cerita nama betul nasihat dia je. Nama tu tak payah sebut lah. Orang kenal sangat kalau sebut. Tapi nak sebutnya apa? Bila saya cakap, mana ustaz, kita ni macam-macam. Orang kata gitulah, beginilah. Dia jawab apa? Dah kita pilih jalan ni, lagu tu lah jalan dia ni. Kalau tak si kena kata, duduk dia tak sengaja, tak apa. Nah, kalau kita tak nak orang kata, duduk diam-diam duduk kat rumah, jadilah orang yang duduk dengar je. Orang kata A pun A, orang kata B pun B, ikut dia lah nak jadi gapo. Tak ada orang kata lah kita. Tapi bila kita ni respon, orang tu kata benda ni syirik, kita betul kata tak boleh, benda ni syirik, tak boleh, benda ni Nabi tak ajar. Ni kita nak buat sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita keluar je dengan gitu. Kena lah gitu. Jadi sebab tu Ustaz kata, muka kita pilih jalan ni, kena terima lah. Kalau tak nak orang kata, dia tak payah jadi pendakwah. Mungkin buat air soya, duduk jual-jual soya tepi jalan. Dah, pagi buka kedai, petang balik rumah rehat. Malam tu rendai pulak kacang soya, pagi esok pergi jual. Itulah rutin 10 tahun, 20 tahun, tak ada orang nak marah. Tak? Ataupun kamu pergi duduk lautan buat kebun. Tak ada siapa tu cukup boleh luruh dulu je, mari jual kat orang. Lepas tu tak ada apa, duk balas dengan monyet, duk balas dengan gajah, duk balas dengan tu lah hak mari ambil makan pokok durian kita. Tapi kalau main dengan manusia ni, bawalah kata-kata Allah. Allah berfirman begini, jauhilah syirik, jauhilah tagut, jauhilah benda-benda mungkar. Kena. Walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa udhu hatta atahum nasruna. Telah mereka ni telah pun didustakan. Kemudian mereka sabar. Lalu disakiti. Mereka sabar, tahan sampai bila? Hatta atahum nasruna, sehingga datang kepada mereka pertolongan dari Allah. Jadi ini satu isyarat juga. Betul disakiti, betul diuji. Tapi ingat, dia tiada sesuatu yang kita ada. Apa dia? Pertolongan Allah. Yang ni yang memenangkan daripada dulu sampai akhir zaman. Apa dia? Pertolongan Allah. Betul Imam Bukhari disakiti. Tapi kita tengok di mana orang yang menyakiti Imam Bukhari dan di mana Imam Bukhari. Kitab Imam Bukhari sampai hari ni orang baca. Imam Ahmad bin Hanbal di penjara. Mana orang yang memenjarakan Imam Ahmad dan di mana kitab Imam Ahmad? Allah Ta'ala bantu dia. Ibn Taymiyah pun lagu tu. Dan para ulama-ulama yang lain pun lagu tu. Orang yang Allah bantu ni, mereka inilah yang akan kekal dan diberkati ilmu mereka. Mungkin bukan berlaku pada masa dia hidup, berlaku nanti pada masa dia mati. Walaqad ja'aka min naba'il mursalin wa in kana kabura 'alaika i'raduhum, dan jika perbuatan mereka berpaling
daripada menerima apa yang engkau bawa wahai Muhammad, terasa berat kepadamu. Wahai Muhammad, kalau kamu berat juga, berat rasa berat apa hak dia kata ni. Kalau kamu rasa beban kepada kamu apa yang mereka kata, ginilah mudahnya bahasa kita lah ni. Wa in kana kabura 'alaika i'raduhum fa in istata'ta an tabtaghiya nafaqan fil ard. Kalau kamu mampu, kamu gilah cari mana-mana lubang dalam bumi ni. Nafaq ni terowong, tunnel. Gilah masuk dalam bumi cari, aw sullaman fis sama, ataupun naik ke langit. Tujuan apa? Fata'tiyahum bi ayah. Lalu kamu datang bawa mukjizat, tanda bukti kepada kebenaranmu. Kalau kamu nak sangat. Tapi Allah Ta'ala kata apa? Walau sya'allahu apa? Walau sya'allahu lajama'ahum 'alal huda. Sekiranya Allah berkehendak, tentulah Allah himpunkan mereka semua atas hidayah petunjuk. Atas hidayah dan petunjuk. Maknanya Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada Nabi, kamu kena bertahan dalam keadaan ni. Dan disebut dalam tafsir ni, ayat ni menunjukkan bahawa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yahrisu an yu'mina jami'un nas. Nabi ni sungguh-sungguh supaya semua orang beriman. Kita lah sama jugalah. Bila kita berdakwah ni, kalau boleh nak suruh semua orang dengar kita royak. Padahal bukan kita nak suruh semua tu nak royak kita ni bagus tak. Tapi kenapalah orang tak boleh terima benda kebenaran ni? Kalau boleh kita nak suruh orang beriman dengan kebenaran ini. Kita tahu benda baik, benda betul, benda daripada wahyu Allah dan Rasul. Kalau boleh nak suruh semua orang manusia faham lah kau. Kalau kita letak satu plan strategik tu, makna dalam 10 tahun berdakwah, kalau boleh semua rakyat Malaysia ni masuk Islam, berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, cita-cita. Tapi dalam planning ni dia kena ada realistik dia apa? Panggil apa? Keboleh capaian. Benda yang kita boleh achieve tak? Biar logik lah. Adalah formula orang motivasi tu, tapi kita tak erti nak sebut, muka kita tidak ahli motivasi. Tapi nak ayatnya, kalau kita cita-cita tinggi, benda Allah Ta'ala kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, walau sya'allahu lajama'ahum 'alal huda fala takunanna minal jahilin. Kalau Allah berkehendak, boleh saja Allah Ta'ala kumpulkan mereka semua dalam hidayah, dan janganlah kamu jadi dari orang yang jahil. Maknanya janganlah kamu ni seakan-akan tak boleh terima bahawa orang tu tidak beriman. Itu adalah hidayah Allah. Nabi ni hanya menyampaikan sahaja. Menyampaikan sahaja. Jadi semoga Allah Subhanahu Wa Taala memandu kita semua ni, memimpin umat Islam di Malaysia khususnya dan seluruh dunia kembali kepada apa yang Allah Ta'ala bagi tahu dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita. Berimanlah, dan yang paling utama sekali, jangan tergelincir iman dan akidah kita. Jangan sampai tergelincir iman dan akidah. Kesyirikan ni kadang-kadang manusia tak sedar. Dia tergelincir dari landasan akidah, terjerumus ke dalam lembah kesyirikan, dan dia binasa dalam keadaan
mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Yang tu kita tak nak. Doalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberi kepada kita kefahaman dalam soal agama. Kadang-kadang itulah dia bagi contoh dalam bab syirik ni kan. Semalam saya adalah kata kenapa kita tak boleh berdoa kepada wali-wali, padahal sama je kita berdoa dengan, kita minta tolong dengan orang hak polis ke, kita minta tolong dengan tentera ke, minta tolong dengan kawan kita, sama je kita minta tolong dengan wali gaib ni. Jawapan dia tak sama. Tak sama. Apa yang tak sama? Kita minta tolong dengan orang yang hidup ni tidak melibatkan kepercayaan, sebab kita minta dengan benda yang ada depan mata kita. Dia ada dan kita tahu dia boleh tolong kita. Seperti contoh, kita lemah masa tu, ataupun barang kita kena curilah, kita tolong. Tiba-tiba ada polis depan mata kita, kita tengok, tolong abang polis ni, tengok tolong orang ni, tolong saya. Kita minta tolong dengan ketua kampung ada depan mata, tolong tuan ketua kampung, kita minta tolong dengan dia. Adakah perkara tu melibatkan kepercayaan, akidah? Tak, sebab dia tu nyata depan mata kita. Dia nyata. Jadi kita minta tolong dengan dia tu sebab kita nampak dia. Jadi nampak dia ni benda zahir. Melainkan kalau kita duduk di rumah kita, kita iktikad percaya ketua kampung boleh dengar suara kita dalam doa kita. Ketua kampung, tolonglah saya. Kita duduk rumah dia, kita ketua kampung duduk rumah dia. Ada tak ada sifat kepercayaan? Ada pun wali-wali gaib ni lagu itulah juga. Wali maknanya dia ada satu bentuk kepercayaan bahawa wali tu boleh dengar dia, wali tu boleh tolong dia walaupun dia tak nampak pada zahir. Ini melibatkan kepercayaan, bukan tengok depan mata dak. Ada beza dua tu. Jadi bila melibatkan kepercayaan ni, samalah i'tiqad orang tu minta tolong dengan jin. Sebab dia tak nampak jin tu. Jadi boleh tak minta tolong dengan jin ni? Jawapannya tak boleh lah. Benda hak zahir depan mata kita tolong sebab kita nampak dia, tak melibatkan i'tiqad. Tapi kalau minta tolong dengan benda gaib, itu dah jadi ada satu kepercayaan bahawa dia mendengar, dia boleh memberi manfaat, dia boleh mudarat, dia tahu. Semua tu adalah ada unsur syirik, yakni dia percaya sesuatu yang gaib. Padahal kalau dia nak doa kepada yang betul-betul tahu, betul-betul dalam keadaan gaib tu, baik dia ada minta tolong dengan Allah terus. Kerana Allah alimul ghaibi wasyahadah. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Allah belum, kenapa dia tak minta tolong direct dengan Allah Subhanahu wa taala? Nak minta tolong dengan benda-benda gaib yang lain. Jadi benda-benda macam itulah tuan-tuan yang dirahmati Allah, kena hati-hati. Kita ni belajarlah dengan ilmuwan yang benar, yang sahih, yang mengembalikan kita kepada Al-Quran, yang mengembalikan kita kepada As-Sunnah, dan menyelamatkan kita dari kesyirikan. Sebagaimana saya sebut contoh, kita ni kalaulah ada seorang orang jahat pergi minta nombor ekor di kubur keramat, kita kata jahat dia ni, dak pergi pujuk kubur minta nombor ekor. Betul dia buat salah? Betul. Apa yang salah dia? Dua jenis bentuk kesalahan. Pertama, minta nombor ekor pergi judi. Yang kedua, minta dengan ahli kubur. Mana besar dua salah ni? Dia pun kata besar, minta dengan ahli kubur lagi. Pasal apa? Hak tadi maksiat, hak yang kedua ni syirik. Judi tu maksiat, tak melibatkan kepercayaan. Okey? Judi tu maksiat, tidak melibatkan kepercayaan. Adapun minta dengan ahli kubur tu ada unsur
akidah, ada unsur kepercayaan yang membawa kepada kesyirikan. Nampak tak beza antara maksiat dengan syirik? Cuba kita belah dua. Orang kita tu dua-dua, dia buat judi, dia buat syirik, kita pun marahlah kepada dia. Apa ni? Dah lah judi, pergi minta dengan kubur pula nombor ekor. Oh, dah syirik kita kata. Okey. Cuba kita bayangkan situasi yang kedua. Salah satu daripadanya. Ada orang dia pergi judi saja tapi dia tak syirik. Orang seorang lagi dia pergi buat syirik saja tapi tak judi. Mana lebih berat? Syirik tu lebih berat. Tapi orang kita ni dia tak faham. Bila dia tengok hak jo buat judi tu, mak gian lah, mak pik dah hak jenis telampil ni. Nah. Dia marah, ni kaki judi. Tapi kalau hak buat syirik tu tiba-tiba dalam bentuk orang hak pakai jubah, dah orang yang dikenali, dihormati masyarakat, akhirnya dia kompromi. Padahal dosa syirik tu berat, besar. Pasal ada dia melibatkan i'tiqad dan kepercayaan. Adapun maksiat ni dia hanya melibatkan nafsu syahwat. Dia nak berzina, dia nak curi, dia nak judi, dia nak merokok. Dia tak ada kepercayaan kepada kuasa lain daripada Allah. Adapun syirik ni, dia ada kepercayaan. Orang tu boleh dengar dia. Orang tu boleh doa, kita doa dia dengar. Kita panggil dia waktu susah, dia boleh datang. Seru nama dia waktu kita susah, seru nama dia, ya Bulya bin Mulkan. Panggil nama dia. Siapa Bulya bin Mulkan ni? Mana ada kepercayaan. Sedangkan kita patut percaya adalah Allah Ta'ala maha mendengar dan maha melihat. Kalau benda bak gaib, minta dengan Allah je. Kalau pak zahir, mintalah dengan hak zahir ni. Allah Ta'ala tak marah kalau betul hak zahir ni. Tapi kalau bak gaib, jangan minta melainkan kepada Allah. Kalau dia guna telefon tu, boleh pula. Telefon tu zahir. Akak saya, Assalamualaikum, Tok Ngulu, saya ni minta tolong dengan Tok Ngulu. Tok Ngulu duduk rumah dia, kita duduk rumah kita, minta. Boleh pula dengan telefon. Telefon tu ke zahir. Melainkan kemudian doa, wahai Tok Ngulu. Panggil dah secara gaib. Itu memang ada kepercayaan lah. Nampak tak? Biar kita jelas dalam bab soal membezakan maksiat dengan syirik. Sebab kalau tak boleh beza hak tu, ya Allah, kita bimbang. Dia sangka orang ni asal jangan buat maksiat sudah. Dia tak boleh tengok orang maksiat, tapi dia lupa syirik tu lebih besar daripada maksiat. Kena hati-hati. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.